Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadinya pada hari ini kami akan membincangkan tentang isu-isu sumber lisan dan pendokumentasian yang ada di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi kepada isu-isu yang ada, marilah kita mengetahui serba sedikit tentang sumber lisan. Okay, first kita kena tahu apa maksud sejarah lisan. Sejarah lisan ni dia membawa maksud sebagai satu proses temu bual atau wawancara yang dilakukan oleh ahli sejarah kepada sekelompok masyarakat untuk mengetahui sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku pada masa dahulu. Contohnya lah peristiwa zaman Jepun memerintah kita. Kita tahu umum, rakyat kena tindas, rakyat sengsara. Tapi kita nak tahu keadaan dengan lebih mendalam, kita temu bual orang yang mengalami keadaan masa tu yang hidup pada masa kini. Jadinya bila sejarah lisan ni digunakan, dia guna apabila pengkaji lakukan kajian tentang sekelompok masyarakat yang melihat atau mengalami peristiwa sejarah itu berlaku. Sejarah lisan juga digunakan untuk mencari maklumat tentang seorang tokoh yang ada pada masa dahulu. Jadinya kita mencari waris mereka yang masih hidup untuk mencari maklumat dengan lebih banyak dan juga lebih tepat berbanding yang ada pada sumber internet. Jadi untuk melakukan sejarah lisan, kita memerlukan orang sumber. Dalam sejarah lisan ni, kita ada 3 kategori orang sumber. Yang pertama adalah sumber proto, sumber saksi mata, sumber dengar ataupun hearsay. Jadinya untuk sumber proto ni, kita akan menemu ramah orang yang terlibat dengan peristiwa secara langsung. Jadinya kita akan mengkupaskan lagi peristiwa itu dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Jadinya sumber yang kedua pula adalah sumber saksi mata. Dia merupakan orang yang melihat peristiwa sejarah tersebut secara tidak langsung. Ceritanya tidak mendalam seperti yang diceritakan oleh sumber proto. Yang ketiga adalah saksi dengar ataupun hearsay. Saksi dengar ni boleh dikategorikan sebagai sumber sekunder sebab dia menceritakan pengalaman orang yang terlibat atau melihat peristiwa sejarah tersebut berlaku. Jadinya sumber ini tidaklah banyak digunakan oleh ahli sejarah sebab dia mempunyai perdebatan antara mereka sesama sendiri. Sejarah lisan juga merupakan salah satu sumber sejarah yang penting dalam menghasilkan dokumentasi dan melengkapkan atau mengukuhkan lagi bukti yang ada pada sesuatu peristiwa. Contohnya dalam sumber bertulis, dia mesti ada kritikan oleh ahli sejarah yang lain. Jadinya untuk kita mengukuhkan lagi bukti yang kita kemukakan tu, kita buat satu temu bual atau kita gunakan sejarah lisan itu sendiri. Saya akan membahaskan berkaitan dengan isu-isu yang ada ketika kita melakukan sesuatu kajian terutama sekali ataupun khususnya di Malaysia. Isu yang pertama ataupun permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan kekurangan sumber ataupun kekurangan dalam memperolehi bahan, iaitu kajian literatur khususnya. Macam mana ataupun isu ni muncul adalah sebabkan kekurangan atau sektor ataupun institut pendidikan tinggi sama ada IPTA ataupun IPTS dalam menerokai bahan-bahan ataupun melakukan kajian dalam sesuatu bidang. Atas faktor disebabkan sesuatu bidang itu adalah tidak terkenal ataupun kurang diminati untuk dilakukan kajian. Okey, isu yang kedua ataupun yang seterusnya adalah isu berkaitan dengan responden ataupun saksi yang memberikan keterangan kurang jelas ataupun fakta dia kurang tepat. Pertama sekali, isu ni berlaku atas disebabkan saksi memberikan pokok tambah dalam penceritaan sesebuah peristiwa tu. Okay, perkara ini berlaku disebabkan kemungkinan saksi itu sendiri ingin menampakkan dia function. Contoh dia, saksi tu dia ada kat dalam peristiwa tu. Tapi sebenarnya dia tak buat apa-apa pun. Tapi sebab dia nak cerita orang lain, dia nampak dia hebat, so dia cerita yang dia ada buat sesuatu dalam cerita tu. So itulah salah satu contoh tokoh tambah dalam sebuah penceritaan. Dan seterusnya adalah ada bias dalam satu cerita tu. Dia macam seorang ni, dia melakukan satu aktiviti politik tersebut, so dia akan jadi bias kepada kumpulan tersebut. Bila bias ni, dia punya sumber ataupun sejarah tu agak
kurang valid lah tu, terpesong. Dan yang terakhir adalah sumber hearsay ataupun saksi sekunder. Saksi sekunder ni kita tahu bahawa dia dengar daripada orang lain. Bila dia dengar daripada orang lain, cerita tu berkemungkinan besar akan ada macam tadi tokoh tambah ataupun bias. Jadi untuk dikatakan sesuatu cerita hearsay ni adalah valid adalah sedikit ataupun kurang valid lah. Seterusnya, isu yang ketiga adalah kekurangan orang sumber, terutama sekali orang sumber yang berintegriti. Perkara ni berlaku atau disebabkan wujudnya penyampaian informasi oleh saksi dalam menjaga kepentingan individu ataupun politik. Contoh dia, mungkin peristiwa tu dia melibatkan saudara mara dia, sebabkan dia takut ataupun dia malu untuk saudara mara dia terlibat dalam satu peristiwa tu. Jadi dia tak menceritakan keseluruhan cerita tu. Terusnya adalah wujudnya kebocoran maklumat, di mana para saksi ni ataupun orang sumber ni dia menceritakan kepada masyarakat berkaitan dengan kajian yang ingin kita lakukan. Bila perkara ni berlaku, masyarakat mungkin akan sapat, ada mungkin yang tidak sapat tentang kajian kita. Jadi perkara seperti itu akan menyebabkan susahlah kita untuk melakukan kajian. Kedua-dua perkara ini menyebabkan saksi tidak memberikan kerjasama yang baik dan hasilnya adalah informasi berkaitan dengan sesuatu kajian itu tidak dapat memenuhi kehendak para pengkaji tersebut. Seterusnya ialah isu yang terakhir, yang mana isu ni adalah datang daripada sikap para pengkaji itu sendiri. Isu ni adalah limitasi dalam penggunaan peranti. Perancangan yang kurang baik daripada para pengkaji sendiri akan menyebabkan masalah berlaku ketika melakukan kajian. Seterusnya, pengkaji dia tidak meletakkan satu ketetapan peranti yang sesuai dan strategik dalam tempoh pelaksanaan merekod. Contoh dia waktu kita nak rekod tu kan, semestinya kita memerlukan kamera, mic apa semua untuk merekod kan. Jadi bila waktu rekod tiba-tiba bateri kamera habis. Tu salah satu contoh yang mana sikap para pengkaji ni yang sambil lewa, mana akan memberikan serba-serbi masalah kepada kajian tersebut. Dan akhir sekali ialah kekurangan ahli dalam pelaksanaan kajian juga. Selain itu adalah kerjasama dalam ahli kumpulan juga memainkan peranan lah dalam melakukan kajian. So bila kerjasama atau peranan ahli yang ada ahli yang tak membantu semua, dia akan menyebabkan masalah ataupun isu berlaku dalam melakukan sesebuah kajian. Ahli-ahli ni kena buat kerja kan. Betul yang lain tu ada yang relax je. So dia ni menyusahkan orang lah sebenarnya. Langkah-langkah dalam pembikinan sejarah lisan dan pendokumentasian di Malaysia. Baik, yang pertama, pihak universiti, institusi pengajian tinggi awam maupun swasta perlu mendesak kajian-kajian baru perlu dilakukan. Baik, kita perlu faham sumber-sumber bertulis ataupun sumber-sumber kajian yang sedikit di Malaysia adalah berpunca daripada kajian-kajian yang sedikit dilakukan. Bila kajian-kajian sedikit dihasilkan, bagaimana para pengkaji lain ingin berpandukan kepada satu-satu penulisan yang ada. Dan ini memberikan satu kesulitan ataupun masalah yang besar terhadap para pengkaji untuk melakukan kajian literatur awal. Kerana mereka tidak dapat melihat gambaran awal terhadap suatu kajian, suatu isu yang ingin dikaji. Oleh itu penting di sini apabila pihak universiti perlu menekankan kajian-kajian baru perlu dibangunkan supaya informasi-informasi ini dapat digunakan bukan sahaja di peringkat universiti, malahan para pengkaji baru dan masyarakat-masyarakat di luar sana. Itu yang pertama ya kawan-kawan. Kita nak meningkatkan kebergantungan informasi-informasi yang ada melalui sumber-sumber kajian ataupun hasil-hasil kajian terdahulu kepada masyarakat. Masyarakat ini tergolong dalam kategori pelajar, mahasiswa dan juga para ahli akademik. Dengan adanya maklumat ataupun hasil-hasil kajian baru ini, kita dapat mengolah satu penambahbaikan ataupun satu pembaharuan dalam penulisan akademik lain. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pihak universiti, bukan sahaja di institusi pengajian tinggi awam, malahan di peringkat swasta juga. Baik, seterusnya, para pengkaji perlu melakukan kajian literatur terlebih dahulu. Baik, kajian literatur ini tertumpu kepada sikap pengkaji yang melakukan kajian secara perpustakaan melalui analisis jurnal-jurnal ataupun penulisan ilmiah daripada ahli akademik.
So pentingnya melalui kajian literatur ini supaya para pekaji mengetahui keseluruhan proses kajian lapangan yang bakal dilaksanakan. Pentingnya di sini adalah untuk memastikan responden ataupun saksi memberikan fakta ataupun informasi bersesuaian dengan kehendak kita. Kerana apa yang kita risaukan di sini adalah apabila kesenjangan fakta berlaku antara interaksi informasi saksi dan para pengkaji. Dan seandainya para pengkaji di sini memberikan informasi yang agak terpesong kepada para pengkaji boleh membetulkan dengan soalan-soalan yang disediakan oleh para pengkaji kepada saksi supaya kesenjangan fakta, kekurangan ataupun kepesongan fakta tidak berlaku. Jadi ini pentingnya kajian literatur secara awal dilakukan oleh para pengkaji. Selain itu, para pengkaji dan responden ataupun saksi perlu melakukan satu ikatan perjanjian sebelum melaksanakan kajian lapangan. Baik, perjanjian ini bukanlah perjanjian perdamaian Paris yang ada sebelum ini kan. Perjanjian ni dia more kepada bagaimana suatu pihak menjaga polisi suatu pihak yang lain supaya maklumat-maklumat ataupun privacy sepanjang pelaksanaan kajian lapangan tidak bocor begitu saja. Selain itu, ini adalah penting supaya identiti privacy para saksi dan para pengkaji terlindung, terjaga dan proses-proses ataupun hasil kajian yang ingin dibangunkan tidak bocor begitu saja. Yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah peranti yang digunakan oleh para pengkaji. Baik, di sini saya refer kepada sikap para pengkaji itu sendiri, di mana para pengkaji hendaklah melakukan draft ataupun plan awal dalam melakukan kajian lapangan nanti. Pentingnya sini adalah supaya para pengkaji mengetahui perkara-perkara yang perlu disediap siaga, misalnya dari segi peranti, dari segi bilangan ahli, supaya proses temubual di kajian lapangan berjalan dengan lancar. Misal kata, kalau para pengkaji memerlukan satu kamera yang besar, para pengkaji perlu bawa. Kalau para pengkaji memerlukan mikrofon, speaker, para pengkaji perlu bawa. Jadi tiada masalah. Sebab itu, para pengkaji perlu mengetahui keseluruhan kajian, latar masyarakat, latar tempat dan sebagainya supaya para pengkaji bersedia sedia dengan barangan-barangan keperluan, misalnya peranti semasa proses temubual dijalankan. Jadi, saya kira itu sahaja berkenaan dengan isu-isu sejarah lisan dan pendokumentasian di Malaysia. Oleh itu, saya kira masyarakat luar, khususnya pihak-pihak yang berkenaan, perlu menggiatkan sejarah lisan ini sebagai satu keperluan kepada industri penyelidikan negara supaya sejarah lisan mendapat tempat di hati para pengkaji dan masyarakat di luar sana.